Dari segi sejarah ini diakui oleh British. Sebab itulah Malaysia. Maknanya Malaysia itu ialah kawasan yang penduduknya Melayu yang duduk kawasan Melayu. Sebab itu dia termasuk juga Indonesia tu dianggap sebagai Malaysia. Ya. Sebab itu dia termasuk juga Indonesia tu dianggap sebagai Malaysia. Ya. Inggris telah menamakan kawasan ini sebagai Malay Archipelago. Maknanya Kepulauan Melayu. Dia tak ada kata Kepulauan Jawa ke, Kepulauan Sumatera ke, tak ada. Tapi Kepulauan Melayu yang meliputi. Sejauh ini, kami telah mempelajari sejumlah pemikiran Profesor Melayu Malaysia, mulai dari Awang Sarian, Nik Safiah Karim, Abdul Muati, Revani Bustami, dan seterusnya. Tentu saja, termasuk Profesor Ramlah Adam, yang banyak menulis buku mengenai sejarah politik Melayu Malaysia. Nah, kami sampai pada dua pandangan berkaitan dengan kaum Melayu Malaysia. Pendapat kami yang pertama adalah sebagian pemikir Melayu Malaysia itu mungkin masih terperangkap pada pola pikir penjajah British. Kita tahu bahwa negara Malaysia dibuatkan oleh Inggris bukan hasil perjuangan kaum Melayu Malaysia. Inilah yang membedakan dengan negara Indonesia yang merupakan hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, tatanan negara Malaysia pun pada dasarnya warisan British. Sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, bahasa dan sebagainya, semua adalah warisan penjajah. Jadi, banyak pemikir Melayu Malaysia yang masih terperangkap menggunakan pola pikir penjajah, terutama mengenai konsep ras Melayu, cara pandang mereka mengenai Nusantara yang selalu dari sudut pandang kemelayuan. Itu sebabnya, mereka terkesan kurang menghargai keberadaan bangsa dan negara Indonesia, termasuk keberadaan bahasa Indonesia. Jadi mereka terjebak dalam pola pikir penjajah, pola pikir British. Itu karena rujukan mereka selalu British dan British. Rujukan mereka sejarah dan buku yang ditulis oleh British. Selain itu, mereka juga bingung mencari identitas bangsa dan negaranya. Kaum Melayu Malaysia pusing menata dan mengisi konsep negara Malaysia yang pada dasarnya memang dibuatkan oleh penjajah British. Kedua, ada kemungkinan pula sebagian pemikir Melayu Malaysia digunakan oleh penjajah British untuk terus mengusik Nusantara atau Indonesia. Sebab, sejak dulu kaum Melayu Malaysia memang pengkhianat Nusantara. Ketika Indonesia berjuang mengusir penjajah, kaum Melayu Malaysia memilih memihak British. Sebagian Melayu Malaysia sering mengatakan bahwa penjajah yang memisahkan kaum Melayu. Tapi sesungguhnya kaum Melayu Malaysia dan raja-raja Melayu di Semenanjung sendiri yang memilih memisahkan diri dari Nusantara dan lebih suka berlindung pada penjajah. Sebab, kesempatan menyatukan Nusantara itu terbuka lebar saat Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua. Tapi kaum Melayu Malaysia malah lebih suka memuja penjajah British. Tapi, mudah-mudahan saja dua kemungkinan itu keliru. Semoga saja halusinasi dan propaganda Melayu itu karena kaum Melayu Malaysia sekedar pening, sekedar tak mampu mencari identitas, dan bukan karena sengaja ingin terus-menerus mengkhianati Nusantara, atau mengkhianati Indonesia dan berniat untuk terus mengusik bangsa, negara dan bahasa Indonesia. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas pengaruh halusinasi kaum Melayu Malaysia. Dari video berikut ini, kita akan jadi paham bahwa para profesor Malaysia banyak menunjuk pada literatur penjajah British. Jadi kacamata mereka adalah meniru kacamata penjajah dalam melihat Nusantara. Mereka seperti menganggap negara Indonesia tidak ada. Kaum Melayu Malaysia seperti tidak melihat realitas bahwa kepulauan Nusantara yang besar adalah kepulauan Indonesia. Yuk kita simak video berikut. Bagi saya, cakap-cakap hang tua tu kan, takkan Melayu hilang di dunia kan. Syarifah Aini pun pernah nyanyikan lagu tu. Dan dia jadi satu slogan untuk menguatkan jati diri orang Melayu. Bukan sejak pada masa kita saja, tapi sejak zaman dahulu kala pun. Ya, bila hang tua tu kerajaan Melayu Melaka
ya, yang wujud dalam tahun 1400 atau lebih awal 1263, dan itu kita tahu bahawa Kerajaan Melayu Melaka adalah sebuah kerajaan yang telah diasaskan oleh orang Melayu daripada Kerajaan Melayu. Hang Tuah adalah satu pahlawan, legenda pahlawan Melayu yang disokong, yang dipuja ataupun yang dijadikan tradisi warisan semangat perjuangan yang kukuh oleh masyarakat Melayu dan juga alam Melayu. Melayu itu adalah suatu rumpun yang besar. Kemudian dari segi bahasa, saudara kita bukan saja di sini di Indonesia, Filipina, tetapi sejak daripada Pulau Formosa sampailah Madagaskar, ya, di Afrika sana, itu dikatakan ada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu. Dan persamaan bahasa kita adalah asas yang penting yang telah menyebabkan ahli-ahli bahasa seperti Prof. Asma dan juga Prof. Nik Sapia telah meletakkan, dan Prof. Zainal Kelin juga telah meletakkan kita ni satu rumpun bangsa yang besar, ya. Bangsa satu, rumpun bangsa satu. Dalam perlembagaan kita, kita telah jadi suatu kaum, tetapi disebut dalam perlembagaan, orang lain tak disebut dalam perlembagaan. Itu menunjukkan bagaimana untuk mengesahkan bahawa tanah Melayu ini adalah warisan pesaka orang-orang Melayu. Kerana itu dia telah dilindungi oleh Perlembagaan Negara kita Pasal 153 dan juga konsep Melayu 160/2. So bagi saya ini sangat jelas. Asal usul Melayu itu tak payah dipertikaikan, kerana British juga dalam rekod-rekodnya bila kita buat research tentang sejarah, ya, kerajaan-kerajaan Melayu yang dibuat oleh satu dunia. Mereka mengatakan bahawa mereka telah menunjukkan bahawa Inggeris telah menamakan kawasan ini sebagai Malay Archipelago, maknanya Kepulauan Melayu. Dia tak ada kata Kepulauan Jawa ke Kepulauan Sumatera ke, tak ada. Tapi Kepulauan Melayu yang meliputi semua sekali negeri-negeri atau kawasan-kawasan atau pulau-pulau yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa induknya. Dan mesti ada perbezaan tempatan dia, macam Tagalog tu ada perbezaan. Tapi bahasa Melayu adalah kita punya asas rangkuman kita sebagai suatu bangsa yang besar, rumpun bangsa yang besar. Dan dari segi sejarah ini diakui oleh British. Sebab itulah British, apabila kita baca rekod pembanciannya yang dibuat dalam tahun 1935, tak silap saya, dia menamakan kita Malaysian, ya, orang-orang Malaysia. Maknanya Malaysia itu ialah kawasan yang penduduknya Melayu yang duduk kawasan Melayu. Sebab itu dia termasuk juga Indonesia tu dianggap sebagai Malaysia, ya. Ini memang jarang diketengahkan sebab kita memikirkan bahawa Malaysia itu adalah satu nama baru untuk kita hari ini. Sebenarnya British telah namakan kita pada tahun 1935 apabila dia dibuat perbancian tentang penduduk tanah Melayu. Jadi bagi saya cakap Hang Tuah tu takkan Melayu hilang dunia, saya percaya. Dari segi biologi, selagi orang Melayu itu mempunyai parasuka wajah orang Melayu, ya. Kalau kita baca buku A.G. Hall, The History of South Asia, dia mengatakan bahawa dalam satu lawatan I think daripada China, dia mengatakan bahawa dia telah pergi kerajaan Funan dekat Tasik Konisa, dan di situ dia telah namakan kita sebagai orang Melayu. Dan dia describe kita bagaimana rupa orang Melayu. Dia kata orang Melayu ni badan dia gempal, rendah-rendah, dia tak tinggi sangat, dia tak pendek sangat. Hidung dia agak kembang sikit, dia mukanya bulat. Itu menunjukkan bahawa Melayu telah ada sejak kurun pertama Masihi dan berkerajaan di Funan. Sebab itu kita ada sejarah Syair Siti Zubaidah, ya, yang dikaitkan dengan Kembayat, kan. Kembayat itu adalah, kalau kita tengok filem Melayu, adalah salah satu negeri Melayu yang awal. Dari segi sejarah, bukti mengatakan bahawa kita ini adalah pemilik tanah Melayu yang telah dicatat oleh sejarah sejak Ptolemy lagi, mengatakan kita semenanjung emas dan penduduknya adalah dipanggil sebagai the Malay Peninsula. Itu telah disebut dengan jelas. So bagi saya penapian kepada soal Melayu hari ini dan juga kebimbangan Hang Tuah itu akan, kata-kata Hang Tuah itu hilang, takkan hilang. Sebab selagi kita ada waris-waris Melayu, dari segi biologinya bagi saya, dengan rupa parasnya yang sama daripada tok nenek kita dulu, kecuali kita darah campur macam Arab ke India ke Cina. Tetapi kalau dia Melayu dengan Melayu, dia kekal sebagai Melayu. Sebab itu rupa paras kita dengan Filipina, dengan Indonesia, dengan orang-orang kaum-kaum, suku kaum di Sabah Sarawak, ya, itu adalah sebenarnya satu rumpun Melayu, ya. Dan dunia ini kita panggil sebagai alam Melayu, the Malay world, ya. Dan Malay world ini bukan bermula dengan Islamic world, tidak. Malay world ini adalah diberdasarkan pada bangsa, ya, pada kaum itu sendiri, iaitu Melayu. Apabila datang Islam, mereka dapat satu sistem kepercayaan yang kuat
yang ada akidah, ada takwidnya yang jelas, ada cara hidup yang jelas. Dan oleh sebab itulah apabila pelawat-pelawat datang ke kawasan Melayu ini, mereka dapati orang-orang Melayu adalah bangsa yang sopan dan sebagainya. Bagi saya ini adalah kerana didikan agama Islam itu sendiri. Jadi bagi saya, selagi Melayu itu wujud sebagai suatu bangsa, ya, walaupun dia berpecah-pecah, tetapi dia akhirnya akan bersatu apabila adanya ancaman pada agama Islam. Saya harap begitulah. Tetapi macam kita hari ini, kita lihat politik kita berpecah-pecah. Saya harap kita akan akhirnya bersatu betul semula, ya. Kita dulu dipecahkan oleh penjajah, tetapi hari ini kita dipecahkan oleh politik. Bagi saya harap rakyat Malaysia ataupun orang Melayu menjadi cerdik. Orang-orang yang boleh menimbangkan survival Melayu ini tidak hanya berlaku dengan biologi kita, orang Melayu atau orang Islam, tidak. Kita mesti ada kuasa politik. Begitulah guys pola pikir kaum Melayu Malaysia mengenai Nusantara. Pola pikir seperti itu sungguh lucu karena kaum Melayu Malaysia seolah-olah membayangkan mereka sebagai bangsa yang besar. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.